Jadi kita tengok latihan ekstensif ni. Yang pertama sekali, kalau kamu tengok buku teks senang, dia tulis faham. Faham maksudnya apa? Faham boleh buat. Nak bagi faham aja. Buat latihan ni untuk nak ulang balik bagi faham apa yang dimaksudkan oleh beberapa benda penting dalam topik ni. Contoh macam apa? Rajah di sebelah menunjukkan dua buah trapezium. Ni kena faham ni. Itu faham. Trapezium. Yang kongruen. Dua benda. Nampak? Dengan sepasang sisi yang sama panjang. Sepasang sisi yang sama panjang. Okay? Hitung nilai X. Dia nak sudut. Ni tak ada masalah. Sebab dia kata sisi ni. Sisi ni. Dua-dua sisi ni selari. Itu syarat untuk apa? Trapezium. Syarat untuk trapezium. Dia mesti ada dua sisi selari. Jadi. Dua-dua ni kita anggap dia ada sisi selari. Maksudnya namanya adalah trapezium. Okay? Cuma bila kita pusing benda ni, pusing je tu, kan? Jadi benda ni sebenarnya X kita akan duduk kat sini. Cerita dia lebih kurang lah. X akan duduk kat sini. Gambar dia kan? Jadi dalam trapezium, kalau kamu tengok cerita ni, ini sudut selari. Dia ada kaitan dengan sudut selari. Sudut apa kita panggil dia? Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Apa formula untuk sudut pedalaman garis lari? Sudut pedalaman bentuk dia seolah-olah huruf C. Nampak? Seolah-olah huruf C. Nampak? C. C saya ingat sikit. Ni C betul. Okay. Yang mana hasil tambah sudut ni, dua-dua ni mesti 180. Ni kita panggil dalam garis lari kan. Formula dalam garis lari. Itu dia pakai kat sini. Ni lelaki lah. Tak best lah nak cerita perempuan. Nikah. Okey. Okey. Jadi sudut selari sebenarnya dia ada beberapa perkara. Satu lagi kalau kamu tengok yang paling penting sekali adalah kalau kamu jumpa kadang-kadang kita jumpa ni Z. Jadi C kadang-kadang kita jumpa Z. Kalau Z maksudnya sudut dia sama. X dengan X sama. Jadi untuk soalan ni kita akan pakai yang pertama trapezium. Kena ingat trapezium. Dia tak bagi tahu lah. Dia bagi tahu trapezium je. Kamu kena faham sendiri lah. Kalau trapezium maksudnya apa? Dia selari. Okay, bila dia selari, maksudnya kita kena pakai formula apa? Sudut selari pula. Ini sudut pedalaman. Ini sudut saya panggil zigzag. Selang-seli. Selang-seli. Ini ulang kaji sikit pasal tingkatan 3 kan. Jadi jawapan kita macam mana? Simple je kat sini. Iaitu 180 tolak dengan 68 kan. Benda ni kira sikit je. Cuma nak dapatkan knowledge kat sini. Kalau soalan tu ada ubah sikit, kita boleh jawab insya-Allah. Okey, jawapan kita ambil 180 tolak 168 dapat 112 darjah. Okey, jawapan pun ada dalam buku teks, cuma nak faham macam mana dapat kan. Yang kedua, tadi cerita kongruen, kamu kena ingat. Kongruen maksudnya apa? Dia mesti sama saiz dia. Mesti sama saiz dia. Ada banyak syarat dalam kongruen, tak perlu dah hafal semua. Kamu ingatlah kongruen mesti sama saiz dia. Dan dia kalau boleh semua sudut sama, terbaiklah kongruen tu. Semua sudut sama syarat dia ataupun semua sisi sama panjang, sama cerita dia. Itu kongruen. Okey, yang penting yang kedua dia kata serupa. Apa beza kongruen dengan serupa? Kongruen saiz dia mesti sama. Serupa tak semesti sama saiz. Okey? Macam mana tak semesti sama saiz? Kalau tak semesti sama saiz maksudnya mungkin berlaku kat situ yang kita panggil sebagai pembesaran. Dengan skala tertentu. Itu kita panggil dia. Bila pembesaran maksudnya ada benda kita panggil dia faktor skala pembesaran. Kan? Yang mana kita faham faktor skala ni dia berdasar kepada suatu yang kita panggil sebagai nisbah. Yang ni. Okay? Jadi dia kata rajah sebelah menunjukkan dua objek geometri yang serupa. Serupa maksudnya apa? Asalnya sama tapi salah satu dibesarkan. Kan? Ataupun dikecilkan. Macam tu kan? Hitung nilai Y. Jadi kita tengok nilai Y. Kita kena faham nilai Y tu duduk dengan siapa. Sama dengan siapa asal usul dia. Kan? Jadi kalau kamu tengok gambar ni. Kalau dia pusing balik. Ni dia pusing semula. Maksudnya Y ni adalah geng dengan siapa? Dengan 6. Kan? Y itu kawan dia dengan 6. Manakala 8 ni kawan dia dengan 14. Kan? Jadi kita boleh gunakan benda ni untuk nak kira Y ni dengan gunakan cara nisbah. Macam mana cara nisbah? Simple je. Benda suruh cari apa?
cari Y, kita letak Y dulu. Ini konsep nisbah kan. Kalau dia suruh cari Y, kita letak je Y dulu. Macam tu. Okey, Y, siapa kawan Y? Siapa kawan Y? Kawan Y kita per je dengan kawan dia. Boleh, tak ada masalah. Y, kawan dia siapa? 6, letak. Sama dengan, Y sama dengan siapa? Y sama dengan siapa pula kan? Kat atas ni, gambar yang sama, Y kawan dia siapa? 14. 14 kita bandingkan dengan siapa? 8. Dia 4 orang ni, dia pusing-pusing pun tak apa. Contoh ada pelajar, cikgu saya letak Y dengan 14 kat bawah. Tak ada masalah, sama je cerita dia. Dia akan dapat jawapan yang sama. Cuma biasanya saya akan buat, belah kiri ni saya akan buat benda yang sama, iaitu pembesaran kita. Belah kanan ni adalah satu lagi yang mempunyai nisbah sama. Okey? Terus dapat jawapan dia, Y sama dengan 14/8 darab dengan 6. Kamu tekan je kalkulator, kamu terus dapat jawapan dia. Nampak? Tekan. Tengok. 10.5. 10.5 terus dapat jawapan dia. Nampak? Kan? Okey. Unit tak penting. Unit tak penting. Kalau kamu terlupa unit, dimaafkan. Kalau terlupa letak. Tapi kalau nak letak juga tak ada masalah. Tengok cm letak. cm. Kalau terlupa unit, dimaafkan. Salah unit, salah jawapan. Itu bahaya dia. Sebab tu saya beritahu kadang-kadang dalam apa pada pelajar saya kata, kalau kamu confuse unit ni tak payah letak. Sebab kalau lupa letak, dimaafkan. Kalau salah, tetap salah. Contoh pelajar tulis sini jadi meter. Habis. Salah terus jawapan kamu. Okey, itu jaga kan. Okey, ini kita panggil dia dalam bahagian apa? Geometri serupa ataupun pembesaran. Okey. Ada pelajar dia buat macam ni. Saya tukar sikit contoh. Kan? Dia buat macam ni. Dia buat nisbah dulu. Dia buat nisbah macam mana? Y nisbahkan dengan kawan dia yang sama dengan dia 6. Manakala 14 nisbahkan dengan 8. Sama cerita dia. Per sama dengan. Jadi benda yang sama. Dia akan jadi Y/14 sama dengan 6/8. Boleh juga. Saya kata benda ni boleh pusing-pusing. Jadi potong 14 pergi sebelah darab dengan 14. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Iaitu 10.5 juga. Tak ada masalah. Cuma kena ambil padanan dia tu. Sama ada. Dia tak boleh silang je. Tak boleh silang. Contoh. Y kat sini 14 duduk kat sini. Dia tak jadi cerita dia. Dia salah terus. Dia cuma tengok orang yang sama dengan dia tu duduk kat mana. Okey. Itu kita panggil konsep nisbah. Nombor 3. Kita pergi nombor 3 terus kan. Nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan Q ialah image bagi P. Yang ini penting. Q ialah image bagi P. Jadi cerita dia bila dia bagi tahu Q ialah image bagi P. Yang ni sini, benda ni sini dah penting lah. Ramai yang tak baca. Lebih kurang yang baca kat sini. Jaga-jaga. Q ialah image bagi P maksudnya P jadi Q. Dia mesti P jadi Q. Kalau dia kata Q ialah image, siapa objek dia? P adalah objek, Q adalah image. Sebab tu dia kata P menjadi Q. Okey, perihalkan pembesaran tersebut kena bagi ayat. Pembesaran ni adalah cerita pasal apa? Pembesaran. Ayat pertama. Pembesaran dengan faktor skala ataupun faktor pembesaran ataupun skala pembesaran. Seperti kamu buat macam mana, ayat dia tak penting pun. Janji ayat tu ada. Faktor skala kita kira kat tepi. Biasanya gambar rajah saya kira kat sini. K sama dengan. Sebab dalam soalan exam nanti kita nak pakai benda ni 2 kali. Sebab tu kita kira tepi gambar supaya senang kita cari. Macam mana nak kira? Faktor pembesaran maksudnya image bahagi dengan objek. Okey, siapa image kita? Ini objek, ini image. Jadi Q adalah image. Jadi ambil benda yang senang padan, saya ambil atas saja. Dengan atas ni. Atas. Jadi atas Q 3 image kita, objek kita 1. Dapat K kita sama dengan 3. Apa K? K adalah faktor skala. Dipanggil. Kan? Faktor skala. Jadi kat mana boleh? Kat sini. Dengan faktor skala 3 pada pusat. Pusat biasanya koordinat lah.
Kita bagi koordinat. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Kita sambung aja, ambil pembaris, kamu sambung saja benda yang sama. Okey. Dan exam benda yang sama contoh mana? Mana-mana? Tak payah banyak. Pilih je. Contoh saya ambil ini. Dengan yang ini. Itu kawan dia. Contoh. Saya pun garis. Mesti daripada besar ke kecil. Garis. Sambung terus je. Tarik je. Okey. Ambil satu lagi mana-mana. Contoh yang ini. Mana-mana lah ambil ni dengan ni. Okey. Jadi kita nak kawasan tempat bersilang tu. Tarik terus. Tarik terus. Kamu akan dapat tempat bersilang. Tak payahlah buat semua. Kalau buat semua, dia akan pergi kat tempat tu juga. Okey. Dan ambil koordinat yang paling dekat. Kadang-kadang pelajar dia garis lari-lari sikit. Kan? Ambil koordinat paling dekat. Contoh, paling dapat dekat sini koordinat tempat bersilang ni. Itu pusat dia. Jawapan kita apa? 3, 3. Jadi jawapan kita pada pusat 3, 3. Itu sebab jawapan dia macam tu. Ayat dia kena ingat. Pembesaran dengan faktor skala. Okey, berapa? Pada pusat 3, 3. Okey. Faktor skala dengan pusat boleh terbalik. Faktor skala dengan pusat boleh terbalik. Contoh ada pelajar buat macam ni. Ayat dia. Pembesaran pada pusat dulu. 3, 3 dengan faktor skala 3. Boleh. Cuma tak boleh pembesaran letak tempat lain, tak boleh. Tiba-tiba pada pusat 3, 3 berlakulah pembesaran dengan faktor skala. Itu ayat dia. Betul, tapi cara tulis tu salah sikit. Okey. Kamu tengok kejap. Kita rehat kejap. Sementara menunggu azan Isyak. Baru berkumandang. Okey. Kita sambung. Mula seterusnya nombor 4. Tengok Boleh nampak Okey. Kalau kamu nak tanya apa, kamu terus buka mic, kamu tanya nanti Okey. Sekejap. Kamu jangan chat, saya tak nampak kalau chat. Sebab saya punya skrin ni jauh sikit. Diberi bahawa luas bagi bentuk A dan bentuk B ialah 18 cm kuasa 2 dan 32 cm kuasa 2. Jika bentuk B ialah imej bagi bentuk A di bawah satu pembesaran, tentukan faktor skala bagi pembesaran itu. Yang ini dia bagi luas ni. Okey. Jadi cerita dia kat sini, dia bagi, benda ni baca dulu. Bentuk B ialah imej bagi bentuk A. Yang ini penting. Yang ni benda penting. Kita cari benda ni dulu. Maksudnya macam tadi. Maksudnya A jadi B. Jadi A adalah apa? Objek. A adalah objek, manakala B adalah imej. Okey? Yang mana luas dia kat sini adalah untuk A, dia kata luas dia 18. Okey? Manakala untuk B pula luas dia adalah 32. Okay. Cuma kamu perhatikan unit kat sini adalah cm kuasa 2, cm kuasa 2. Maksudnya unit dia punya unit bagi luas adalah melibatkan kuasa 2. Soalan secara apa? Tentukan faktor skala. Faktor skala kita K tadi, kalau kamu tengok, dia melibatkan imej per dengan objek. Itu kalau K biasa. Tapi bila melibatkan kuasa 2, maka K pun dia kena kuasa 2 standard. Dia kena K dia pun kena kuasa 2. Apa formula dia? Macam ni formula dia. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ataupun K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Kita hanya unit dia saja. Sebab unit dia jadi kuasa 2, K kita pun akan jadi kuasa 2. Macam tu je. Soalan cari K, kita akan buat kat sini. K kuasa 2 sama dengan 32 per dengan 18. Jangan pergi kuasa 2 pula ni. Sebab tu luas imej bahagi luas objek saja. Yang kuasa 2 K. Ambil kalkulator, kamu tekan.
32 bahagi 18. 4/3. Ha? Saya dah punca je dah Oh, dapat. belum. Okey. 16/9 dulu 16/9. Bila kita punca, kita dapatlah K dapat 4/3. Kuasa 2 pergi sebelah, dia akan jadi apa? Punca kuasa 2. Tu kena ingat. Formula kat sini, ini formula yang kedua. Melibatkan apa? Luas. Tadi, formula ni K saja, faktor skala saja. Yang ini kena ambil panjang. Kita ambil panjang tadi. Okey, dia kena ingat dua formula melibatkan apa? Faktor pembesaran. Okey? Oh, banyak semut boleh lari ni. Okey. Boleh faham Kalau tak boleh kamu tanya terus tanya. Sebelum saya masuk soalan lain kamu tanya siap-siap. Okey, tak ada? Terus Nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan satu titik A yang terletak pada satah kates. Dia bagi koordinat A okey. Diberi bahawa transformasi R ialah translasi. Okey, kita fahamkan kejap. Ulang kaji sikit pasal benda yang namanya apa ni? Translasi. Translasi 5-2. Okey, translasi ni formula dia memang macam tu. Dia kena letak dalam bentuk ni. Dia seolah-olah macam koordinat yang ditegakkan. Okey. Sebenarnya formula asal dia adalah translasi X dan Y. Apa maksud translasi? Translasi adalah pergerakan. Pergerakan titik. Pergerakan titik-titik. Jadi kalau ada banyak, kalau gambar rajah dia jadi banyak titik. Kalau satu titik, titik ialah pergerakan. Macam mana pergerakan? X ni maksudnya pergerakan dia sama ada kanan ataupun kiri. Berdasarkan apa? Positif atau negatif. Manakala Y pula pergerakan atas atau bawah. Berdasarkan apa? Atas positif, bawah negatif. Jadi kalau dia bagi macam ni, 5 negatif tu maksudnya apa? Positif ke kanan 5. Negatif maksudnya apa? Turun bawah 2. Itu maksud translasi negatif 5 negatif 2 kat situ. Okey? Dan transformasi S pula ialah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 7. Bila dia kata pantulan pula pada garis Y sama dengan 7, maksudnya pantulan ini Y sama 7 adalah dia punya paksi dia. Kita panggil dia paksi pantulan. Kat mana paksi pantulan? Nak bagi faham, kita buat dulu paksi dia kejap. Paksi dia Y7. Di Y7 sini. Sini Y, ni 7. Jadi paksi dia kat sini. Tadi terus Okey. Ini adalah Y sama dengan 7 macam tu. Jadi soalan nak apa? Dia kata nyatakan koordinat image bagi titik A. Okey, bila dia bagi tahu macam tu maksudnya jalan kerja kita kena mula dengan siapa? Mula dengan A. Siapa A kita? 3, 4. Macam tu. Okey. Di bawah gabungan transformasi RS. Untuk transformasi macam tadi semua kanan ke kiri, kanan ke kiri. Dia mesti kanan dulu baru kiri. Itu kena ingat dia mesti kanan dulu. Orang kata apa? Kanan lebih baiklah, kan? Okey. Jadi siapa dulu? S dulu. Jadi saya akan buat S dulu, kemudian akan dapat jawapan, saya akan tulis sini. Kemudian baru buat R, akan dapat jawapan akhir. Okey, dalam exam kamu tak perlu pun buat macam ni. Cuma kalau kamu jawab macam ni, kamu bagi jawapan kelas A. Jadi pemeriksa tengok, ini macam skema jawapan dia bagi, cantik. Kan? Tapi kalau jawapan kamu, contoh, kamu bagi jawapan last kali je betul, dapat markah penuh terus. Kalau markah dia 3, 3 dapat markah. Kan? Tapi kalau salah, habis kosong. Itu masalah dia. Kalau bagi macam ni, kalau sini salah, dia tengok sini. Sebab kita ada jalan kerja. Nampak? Dia kelebihan dia, ada kelebihan dia kat situ. Okey? Contoh macam ni, siapa S? Kita tengok. S apa? S adalah pantulan. Jadi kita kena buat pantulan dulu. Pantulan macam mana? Kita pantulkan ni. Cuba. Pantul. Pantul maksudnya kita gerak ke paksi. 1, 2, 3. Kalau 3 ke paksi, pantul dia pun kena 3 juga. 1, 2, 3 dapat jawapan. Itu cerita untuk apa?
baru pantulan. Sampai mana? 3, 10. Tulis sini. 3, 10. Maksudnya kalau kamu buat sampai takat ni je, tak sempat habis, kan? Kamu dapat 1 markah. Sebab kita ada jalan kerja cantik. Kalau tulis jawapan ni saja, tak bagi jalan kerja, dikira salah terus. Sebab dikira yang ni letak kat ujung. Macam tu. Okay? Lepas tu baru kita buat R. R apa? R adalah translasi. Apa tadi? Gerak ke kanan 5, turun bawah 2. Kita boleh guna teknik gerakan. 5 ke kanan. Kan? 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian turun bawah 2. 1, 2. Dapat jawapan kita 8, 8. Tulis sini. Jadi dia akan write kat mana? 2 tempat. Pemeriksa akan tandakan kalau kamu buat jalan kerja macam ni, dia akan write kat sini, akan write sini. Kalau markah penuh dia 3, dia bagi 3 markah. Kalau markah penuh dia 2, dia bagi 2 markah. Biasanya kalau 2 tempat ni 2 markah lah. Okay? Tapi kalau pelajar tu dia bagi macam ni je. Soalan dia kan, nyatakan koordinat imej bagi titik A. Dia bagi jawapan 8, 8. Ni je dia bagi. Tetap markah dia 2 juga. Nampak? Tapi kalau salah, masalah. Habis, kosong terus. Yang ini, kalau dia bagi macam ni, kalau sini salah, sini 1 markah. Itu beza cara jawab ni dengan cara jawab macam ni. Okay? Ada pelajar dia jawab macam ni je. Sini. Ini cari pasal nama dia. Cari pasal. Ini sebenarnya boleh diterima. Cuma kadang-kadang ada setengah pemeriksa kadang-kadang dia kata ini tak boleh ni. Orang suruh bagi nyatakan koordinat. Nampak? Koordinat. Kan? Bergaduh nak. Kalau kesianlah bagilah 1 markah. Dia buat jalan kerja banyak ni. Macam tu. Okay? Lepas tu kalau saya nak kamu kalau jumpa soalan. Untuk soalan macam ni. Nyatakan koordinat imej bagi titik tertentu. Cara buat dia macam ni. Biar cantik. Right? Okay. Kita terus pergi dekat soalan seterusnya. Nombor 6. Kan? Okay, nombor 6. Laju. Okay. Apa? Terus. 6 kat situ. Tengok. Rajah di sebelah. Besarkan sikit. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan F ialah imej bagi D. Benda yang sama. Nampak? Benda yang sama berlaku. Kamu kena bulatkan. Bulatkan. Siapa jadi siapa? F ialah imej. Imej mesti tengah pastikan. Jadi ni ke sini. Kalau F ialah objek, sini. Imej macam tu. Dia kadang-kadang dia trik pula. Saya selalu cerita kanan, kiri. Tiba-tiba dia bagi objek kat tengah. Sudah terbalik cerita dia. Kan? Okay? Dekat sini kita tengok. D jadi F. Di bawah satu gabungan transformasi GH. Kalau kamu tulis kat sini, GH maksudnya apa? H dulu, baru G. Nampak? Okay? Diberi bahawa transformasi H ialah pantulan. Okay? Cantik. H dia bagi. Pantulan pada garis X sama dengan 6. Okay? Perihalkan G. Nampak? Jadi first kali kita nampak apa? Bila nampak pantulan, kita pergi buat dulu paksi dia. X sama dengan 6. Kita buat dulu. Jalan kerja ni semua, kamu dekat exam nanti, kamu jangan contoh-contoh. Buat cantik-cantik. Semua garis ke apa benda, semua dikira jalan kerja. Katakan buat-buat tiba-tiba jawapan tak reti tulis. Mungkin yang kita buat something dekat gambar ni pun semua dikira jalan kerja. Mungkin akan memberi markah sedikit bantuan kepada kamu. Contoh pemeriksa pun tengoklah. Dia kata dia kira-kira kamu dapat 59. Alamak. Grade tak ada kat dia. Grade kemudian baru keluar. Dia kata 59 ni boleh tukar grade ni. Dia cari-cari tengok ada kamu buat garis macam ni. Garis ni je buat. Ni je garis kamu buat. Tulis X sama dengan 6. Dia tengok alamak. Ada yang kerja direct bagi 1. Itu kalau atas budi bicara dia. Dia nak bagi 1, terpulang kat dia. Terima kasih. Kan? Berjanji boleh tukar grade. Sebab sekarang ni zaman kamu, zaman COVID ni semua, kan? Kerajaan, pihak kementerian juga memahami kesukaran pelajar. Kan? Sebab tu ada orang kata grade rendah sangat untuk dapat result. Itu kena faham lah. Kena faham lah. Kan? Belajar online. Kan? Exam last minute tiba-tiba. Macam tu. Ada yang tak ready. Semua tiba-tiba kena pergi exam. Kan? Okey lah pelajar tu dapat 80 lebih. 80 lebih markah kita bagi A+. Okey bagi saya memang logik kena bagi.
Dia pergi exam besar syukur sangatlah dia pergi exam. Atau kena ingat. Okey? InsyaAllah boleh kan, dapatkan. Kali ni nak susah ni. Nampak? Sebab lepas ni, katakan kamu ambil exam selepas zaman COVID ni habis, tak dapat balik grade ni. Susah sebenarnya. Nak dapat A+ tu yang kadang-kadang kita dapat C je, B, nak pergi A+ tu jauh. Tapi kali ni, benda tu tak mustahil. Yang tak lulus, yang tak kredit, senang-senang boleh kredit. Kejar benda ni. Result kamu bila dah melekat dekat CGSPM, tak boleh tukar. Tu kena ingat. Okay? Tulis macam ni contoh. Perihalkan transformasi G. Siapa jadi siapa? D dia kata. D nak jadi F. D nak jadi F. Tapi kena buat apa dulu? Kena buat H dulu. Siapa H pantulan? D kena pantul dulu. Bila pantul, ramai ni titik-titik ada gambar. Kita pantul pelan-pelan. Ni 1, 2. 1, 2. Saya tanda situ dulu. 1 titik. Kan? Kemudian kita tengok siapa. Tengok gambar dia. Boleh tiru dah. Tarik situ. Tarik situ. Dia satu je penting. Yang lain boleh tiru je gambar dia. Dapat. Buat pakai pensel je lebih kurang. Bukan nak perlu cantik sangat pun. Okey. Yang ini kita dah dapat apa? D prime. Kita letak saja letak. Okey. Sebab dia gambar, kita lukis gambar. Tadi titik kita boleh buat koordinat. Gambar tak boleh buat koordinat. Ni lebih kurang. Okey. Sekarang macam mana pula yang ni nak jadi ni? Ni nak jadi ni. Kan? Okey, cikgu tak faham macam mana. Ni nak jadi nak pakai apa? Senang je cerita dia. Ambil satu kertas. Biasanya dekat kamu punya senarai formula tu, kamu boleh koyak sikit. Tak payah besar-besar ni cukup. Koyak sikit. Koyak, tiru gambar tu. Kalau boleh tekap. Tak kisahlah gambar apa pun, kau tekap je. Ni saya cerita kamu. Bila dah ada gambar, pegang. Yang pertama, kamu pegang gambar ni, kamu gerak-gerakkan dia. Itu namanya apa? Translasi. Nampak? Bentuk sama, tidak berubah. Saiz sama, tidak berubah. Ini namanya apa? Translasi. Yang kedua, kita terbalikkan dia. Pum. Terbalikkan dia. Begitu. Terbalikkan dia. Begini. Terbalikkan dia. Itu namanya apa? Pantulan. Macam tadi kita buat. Ni. Kita terbalikkan. Think, dia pergi sini. Itu namanya apa? Pantulan. Nampak? Okey. Satu lagi. Yang kena belajar. Putaran. Putaran maksudnya putar-putarkan dia. Boleh putar belah sini. Suka hati putar-putarkan dia. Itu nama macam putaran. Jadi kita dapat cerita dia apa? Nampak? Jadi kita tengok. Ni nak jadi ni. Kita panggil apa? Putar. Putar belah sana. Oh boleh kan? Salah. Putar belah mana? Sini. Jadi apa kita putar tengok? Simple je. Kita putarkan apa? Putar 90 darjah. Ini lawan arah jam. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Dapat. Itu dulu tulis. Jawapan kita kat situ untuk G. G ialah... Cikgu kalau buat 270 darjah? 270 darjah boleh. Tapi orang tak pernah dibuat orang. Kan? Tapi boleh. Tak salah. Nampak? Cuma peninglah contoh kamulah kalau suruh putar 90 ke pilih 270. Tak seronok pilih yang besar. Nampak? Biasanya sebab tu putaran, biasanya standard jawapan dia adalah 90 darjah. Kita pilih mana dekat. Kan? Tapi ada pula cikgu, dia tak perasan 90, dia buat 270. Tetap betul. Nampak? Cuma benda tu tak pernah orang buat lah. Tak pernah orang buat. Kan? Okey. Putaran apa tadi? Putaran 90 darjah. Arah kita ikut ikutkan lawan tadi Lawan cikgu. Oh lawan. Sorry. Kan? Lawan arah jam pada pusat. Jadi putaran ni yang penting putaran. Kamu tulis putaran saja, kadang-kadang ada setengah pemeriksaan bagi satu. Oh, belajar ni tahu putaran. Putaran apa dia tak tahu. Dia tahu putarannya. Sebab soalan dia tanya apa? Transformasi apa? Transformasi ada banyak. Ada translasi, ada pantulan, ada pembesaran. Kamu tulis putaran je. Cikgu, yang G ni putaran. Kan? Boleh kita bagi satu markah. Sebab apa? Pelajar ni tahu putaran tapi dia tak tahu. Dia lupa ayat macam mana.
Nampak? Kalau kamu lupa ayat, kau buat je ayat sendiri. Kan? Contoh putaran, lepas tu buat apa? 90 darjah. Kalau ingat darjah, tulis. Kan? Sebab dia mesti ada sudut kat sini. Sudut. Lepas tu kena ada arah. Putaran, sudut, arah, pusat. Dia ada 3. Sebab tu putaran biasanya, markah dia 3 markah. Biasanya. Sebab dia ada putaran, sudut, arah, pusat. Okey? Tapi kalau kadang-kadang pelajar tulis putaran je, dia bagilah 1. Okey? Tapi kita tak nak. Bila kita dah belajar, kalau markah dia 3, 3 korang buat. Jangan diskaun. Ambil semua. Okey? Jadi sudut apa? Sudut biasanya dalam putaran boleh jadi 90 atau 180. Kan? Siapa jangan buat 270 depan. Contoh gini dulu. Okey? Arah ikut jam, lawan jam. Tapi 180 tak ada arah. Sebab dia straight je. Dia straight tak ada arah. Okey, yang 90 ada arah. Ikut sini ke ikut sini? Macam tu. Dia ada arah. Okey, pusat. Yang ni penting. Macam mana nak cari pusat pula, pusat putaran ni, kan? Pusat putaran kalau guna teknik saya akan gunakan teknik sambung. Kamu akan tengok teknik pusat dia. Yang pertama, sambung. Lepas sambung, kita buat apa? Bahagi 2. Lepas bahagi 2, pilih pusat. Itu cerita dia lah. Kan? Okey, macam mana cerita dia? Kita dah dapat yang lain, pusat je belum. Okey, sambung. Sambung ni, kamu pilih sambung mana-mana yang senang kita nampak. Mana-mana senang kita nampak. Contoh paling senang, ni dengan ni. Itu paling senang nampak. Paling senang nampak benda yang sama. Apa kita buat? Sambung. Itu namanya sambung. Lepas sambung, bahagi 2. Bahagi 2 lebih kurang, agak-agak je. Ni 3 kotak. Kalau bahagi 2, 1 kotak setengah. Macam tu. Lepas bahagi 2, pilih pusat. Macam mana dapat pusat? Kalau yang ni saya panggil dia utara selatan, mesti ada timur baratnya. Jadi kita kena buat 90 darjah timur baratnya. Okey, berapa kotak tadi? 1 kotak setengah, nampak? 1 kotak setengah. Kamu nampak tak kat mana timur barat 1 kotak setengah? Sini dengan sini. Itu cerita dia. Yang ni kena buat. Salah satu teknik mencari pusat. Okey, yang mana pusat? Pilihlah. Sama ada atas atau bawah. Okey, contoh. Kita letak gambar tadi. Letak balik. Okey, kalau pusat saya kat mana? Kalau pusat saya dekat bawah. Saya pusing. Ke sini. Salah. Macam tu. Boleh try. Kalau pusat saya kat atas. Saya pusing. Betul. Pusat dapat kat atas. Itu kaedah dia. Kan? Salah satu kaedah untuk mencari pusat. Jadi jawapan kita apa pusat dia? 3, 6. Itu jawapan 3, 6. Kalau kamu tak boleh nak cari pusat. Kan? Cikgu, saya yang ini saya tahu. Lawan putaran 90 darjah. Lawan arah jam. Pusat tak tahu. Kau hentam je nombor apa kau suka. Hentam je. Kan? Lepas hentam buat apa? Ambil gambar ni. Teka je. Contoh kamu letak je. Kat sini pusat dia kat mana? Mungkin sini, mungkin sini, mungkin sini. Mentes je. Letak gambar tu teka je. Ambil pensel kamu letak. Pusing. Tak sampai. Cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa, kau letak je nombor berapa pun. Letak je nombor. Bersedia kau pun kau letak je tak apa. Tak ada masalah. Dia tolak 1 markah. Pusat salah. Jangan padam semua. Nampak? Jumpa putaran. Cikgu, putaran saya pusat memang tak kerti cari ya. Tak jawab. Rugi. Markah dia 3. Dapat 2 pun okey. Kan? Tapi belajar sikit-sikit lah. Kan? Maksudnya dah faham putaran, dah faham sudut, dah faham arah. Pusat je tak faham. Pelan-pelan kita bagi faham. Okey. Tia. Okey, boleh Tia. Tak apa Saya sebenarnya semua video saya ada dekat YouTube. Nanti saya bagi link kat kamu Okey. Boleh ini contohlah soalan kalau diperihalkan transformasi macam ni. Okey, biasanya soalan pendek macam ni dia mungkin masuk dalam kertas 2. Bahagian A ataupun boleh jadi juga kertas 1. Okey. Jom kita tengok seterusnya. Nombor 7. Wow, yang ini memang saya paling benci sekali Dalam exam benda ni soalan ni
soalan pasal benda ni, teselasi ni, dia biasanya masuk dalam objektif. Kalau dia suruh buat benda ni, pakai soalan subjektif, jam. Kamu tengoklah jawapan dia. Kamu pun tengok kat belakang, jawapan dia baiknya. Jadi soalan macam ni biasanya melibatkan apa? Kita panggil dia melibatkan kertas satu. Jadi objektif kan? Tak apa, kita cerita lebih kurang. Berdasarkan setiap poligon berikut, reka satu bentuk teselasi dengan menggunakan transformasi isometri. Transformasi isometri. Jadi isometri macam mana? Isometri maksudnya kita pantulan saja. Paling senang sekali dalam isometri adalah isometri adalah pantulan saja. Kita pantul mata semua. Okey? Jadi melibatkan ni, kita pantulkan dia, kita susun saja. Tak kisahlah macam mana. Kamu susun je, tak kisah. Jadi dia melibatkan apa? Biasanya kat sini paling senang sekali transformasi isometri apa? Paling senang. Dia panjang cerita dia, banyak cerita. Tapi senang saya ambil ini adalah senang lagi pantulan. Kita pantulkan dia. Okey, jadi kamu pantul ni ke sini, pantul ke sini, pantul ke bawah, sambung-sambung jadilah dia punya transformasi isometri. Okey, yang ini nombor 7 ni kamu rujuk dekat jawapan sebab panjang cerita dia. Jadi kamu susun sebenarnya kalau kamu susun gambar ni, teselasi maksudnya apa? Susun bentuk dia. Jadi satu bentuk macam jubin ke apa, macam tu. Okey, dia boleh susun, kamu ambil gambar susun je. Susun tak kisah. Okey. Jadi boleh tengok ni, kamu rujuk nombor 7 je, saya tak bincang sangat sebab dia punya gambar ni banyak. Ambil segitiga ni, kopi, susun, jadilah kita panggil dia reka bentuk teselasi. Okey. Kita pergi dekat nombor 8 terus. Ini nombor 8 yang penting. Saya sekarang nak fokus benda ni, iaitu contoh macam ni lah soalan dalam SPM kamu nanti. Nampak nombor 8. Walaupun dia ada gambar otak. Gambar otak kat sini maksudnya kalau buku teks, gambar otak ni kebat lah. Kemahiran berfikir pakai otak namanya. Okey. Jadi rajah di bawah menunjukkan dua sisi 4 PQRS dan TUVW yang dilukis pada satah kates. Sisi 4 TUVW ialah image bagi sisi 4 PQRS. Nampak? Benda ni penting. Setiap kali soalan benda ni dulu. Sebab benda ni akan menunjukkan siapa jadi siapa. Jadi kalau image tengah-tengah maksudnya kanan jadi kiri. Macam tu. Okey. Di bawah gabungan apa? MN. MN maksudnya apa? Biasanya kita akan mulakan dengan N, habis dengan M. Okey. Siapa jadi siapa? Mana objeknya? Objek adalah PQRS yang ini. Image siapa? Yang ini. Jangan silap. Jadi kalau kau tengok cerita dia besar nak jadi kecil. Bukan kecil je besar. Biasanya yang tu awal-awal akan silap. Pelajar tengok kecil besar. Dia main kecil besar tak boleh. Tengok. Dan biasanya dalam exam kamu dia ikut huruf pun dah tahu dah lebih kurang. Huruf. Ni huruf PQRS. Lepas tu baru huruf ni. Tapi itu tak boleh pakai lah cara dia. Cara yang terbaik kena tengok ni. Dari kanan pergi ke kiri kalau image tengah-tengah. Okay. Siapa N? Okay, jadi kena faham cerita dia. Bila kita nak buat satu benda yang besar jadi kecil, kita panggil dia pembesaran. Kecil jadi besar, pembesaran, besar jadi kecil. Kamu jangan ingat ayat pengecilan tak ada dalam transformasi. Jangan pergi letak pengecilan berlaku, tak boleh. Dia tetap ayat dia adalah pembesaran. Okay? Macam ni nak buat. Gambar ni biasanya saya akan tukarkan gambar ni menjadi satu gambar yang lebih kurang macam ni. Ke sebelah sini. Yang ini kena jadi gambar macam tu. Jadi kalau kita guna teknik tadi, teknik koyak, sama ke? Kita ambil lebih kurang. Muat tak? Push. Muat gambar. Ni gini. Okey. Nampak? Nak jadi gambar macam ni, tapi gambar dia besar lah, sama besar lah. Sebelum kita buat kecil kan, kita kena dapatkan bentuk macam ni. Jadi macam mana dapat bentuk dia? Paling senang sekali kita tengok ni. Tak balik. Nama dia apa? Pantulan. Jadi apa N? N adalah, terus kita tulis dapat dah.
and pantulan. Tulis tu dulu. Jadi M siapa? Pembesaran. Ada pelajar tulis ni je. 2 markah. Nampak? Jadi kita buatlah pantulan. Pantulan nak pantul kat mana? Kat mana nak pantul? Sukati kamu nak pantul kat mana? Nampak? Kamu nak pantul kat mana? Kalau kamu nak pantul kat garis tu, kamu garis. Pantul je. Contoh, saya nak pantulkan dekat garisan ni. Apa garisan saya? Kena kat mana? Kena dekat X. Kalau kena dekat X, namanya X sama dengan berapa kena kat mana? 5. Jadi jawapan saya, pantulan pada garis X sama dengan 5. Nampak? Ada pelajar, cikgu saya nak pantulkan kat sini. Sukati dia. Kat mana nak pantul? Pantul je, tak kisah. Jawapan dia terbuka kat sini. Nampak? Jawapan dia terbuka. Macam-macam boleh jadi. Jadi untuk soalan macam ni, kita kena, kalau jawapan belakang berbeza pun, dia tak kisah. Asalkan apa kamu buat, jadi. Kalau ini pantul, maksudnya apa jadi jawapan kita nanti? Gambar kita akan bertukar menjadi begini. Pantulan, nampak? Ni, pergi sini. Ni, pergi sini. 3. Okey, turun setegak. Tak cukup gambar. Begitu. Kemudian dia tarik terus. Ini gambar saya macam tu. Nampak? Ini kita panggil dia selepas saya buat apa? Pantulan pada X sama dengan 5. Okey, boleh tak pantul belah sini? Boleh? Pantulan tetap akan jadi gambar yang sama. Dia tak ada masalah pantul. Tapi cuma biasanya kita akan pergi ke mana gambar yang kita nak tu dekat. Kita pergi dekat dengan dia. Okey, jadi saya akan dapat pantulan X dengan 5. Inilah gambar dia. Kemudian apa? Pembesaran. Pembesaran apa tadi? Pada pusat. Kalau nak letak pusat dulu boleh. Tak ada masalah. Pada pusat. Kalau gambar macam ni senang sebab gambar saya ni bertindih dekat T. Bila dia bertindih dekat T, tak payah cari pusat. Confirm T adalah pusat. Sebab dia bertindih. Pada pusat T. Kalau pusat dia ada huruf yang diberikan, tak perlu letak koordinat. Nak letak juga? Boleh. Dia tambah. Contoh, cikgu T dah letak koordinat, letak lagi. 4, 3. Tak ada masalah. Dengan faktor skala. Berapa? Berapa faktor skala? Berapa kali ganda? Ini tengok. Betul Kita mesti ambil apa? K sama dengan image bahagi objek. Jangan silap. Image kita yang mana? Yang besar. 3. Nampak? Ini image pula. Objek. Objek kita 3. Image kita berapa? 2 saja. Jadi image bagi objek maksudnya image 2, objek 3. Sebab saiz dia sama. Jadi ini K kita letak. Dengan faktor skala 2/3. Itu jawapan dia. Jadi kat sini kamu akan nampak faktor skala ada 2/3. Boleh jadi. Jadi saya beritahu kamu ini cerita pasal pembesaran ringkas. Pembesaran ringkas. Pembesaran dia ada apa? Dia ada pusat. Jadi gambar dia pusat pun penting juga. Pusat pembesaran ni ada 2 jenis. Yang pertama, pusat dia sama ada duduk tengah ataupun duduk tepi. Nampak? Ada pusat kat tengah, ada pusat kat tepi. Tapi orang kat tengah semua Kau kata tepi pelik. Tiba-tiba pusat kau mana? Tepi. Pelik cerita dia Macam mana pusat kat tengah? Pusat kat tengah macam ni. Dia akan jadi kalau asal dia gambar dia macam tu, kalau pusat putaran pembesaran dia kat tengah ni, dia akan jadi terbalik nanti. Macam tu. Ni jadi ni. Ini namanya apa? Pembesaran pusat kat tengah. Contoh. Macam ni jadi macam ni. Kalau jadi macam ni, kamu jumpa pembesaran yang pusat kat tengah, K dia bersifat negatif. Maksudnya faktor skala dia, sifat dia negatif. Yang ini jarang-jarang jumpa dalam exam. Satu lagi, pusat duduk tepi. Pusat duduk tepi macam kita selalu buat. Kalau macam ni kita sambung jadi kat ni. Sini pusat dia. Ini kita panggil dia pusat duduk tepi. Kalau pusat duduk tepi, K dia sama dengan positif. Sebab tu kalau kamu tengok, ada pembesaran, jawapan dia bagi soalan objektif, K dia negatif. Kenapa K negatif pula?
K negatif maksudnya apa? Dia gambar tu songsang. Gambar tu akan jadi songsang. Itu kita panggil dia pembesaran dengan K dia negatif. Okey? Kemudian pasal faktor skala pula. Faktor skala ni kita ambil image bahagi dengan objek, betul? Okey? Kalau image besar, objek kecil, maksudnya apa? Kecil jadi besar. Itu cerita dia. Kalau atas dia, image dia kecil, objek besar maksudnya besar jadi kecil. Dia maksudnya faktor skala ni bawah jadi atas. Ni jadi ni. Siapa besar, siapa kecil. Membesar atau mengecil. Itu cerita lebih kurang. Ulang kaji pasal apa? Pembesaran. Yang selalu pelajar yang sangkut dia tak tahu ni. Kena jaga ni. Yang mana faktor skala dia boleh jadi negatif. Macam mana contoh soalan dia? Kita buat contoh soalan lebih kurang. Ini sementara bincang ni kita buat contoh. Contoh saya bagi gambar lebih kurang lah. Gambar segitiga lah. Contoh macam ni. Kemudian saya bagi titik sini. Okey, kemudian saya nak apa? Nak buat pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala negatif 2. Contoh, negatif 2. Macam mana nak buat negatif 2? Langkah pertama apa kamu buat? Kamu sambung semua orang dia ke titik tu. Sambung. Titik ni, kita ada tiga titik. Sambung. Sambung. Okey. Lepas tu dia nak apa? 2 kali ganda. 2 kali ganda maksudnya kita kira ni. Kita kira ni. Pakai jari boleh ni. Ni 1. Nampak? Seorang lagi akan ni apa? 1, 2. Sini lebih kurang. Main jari je. Macam tu. Daripada pusat kena kira. Okey? Yang ini. 1. Seorang lagi. 1, 2. Lebih kurang sini. Nampak? Lebih kurang bentuk dia. Okey, yang ini pula. Ni. 1. 1, 2. Ke sini. Lebih kurang lah bentuk di situ. Jadi kita sambung akan dapat gambar dia. Ini dia punya apa? Jawapan dia. Dia punya image. Objek image. Dengan dia punya apa? Pembesaran negatif 2. Okey? Benda ni boleh jumpa dalam soalan objektif. Dia bagi O sini. Dia bagi pusat. Dia kata dia bagi A, B, C, D gambar merata. Dia tanya kamu. Yang mana merupakan A, B, C, D kita merupakan pembesaran dengan faktor skala negatif. Kamu kena pandai buat. Okey? Itu lebih kurang. Nanti kalau kamu nak rujuk balik, tengok video dia. Okey? Teruskan. Tak habis ni cerita ni. B. Diberi bahawa luas sisi 4 TUVW. Siapa TUVW? Image. Maksudnya luas image sama dengan 10. Okey. Hitung luas dalam unit PQRS. Itu luas apa? Luas objek. PQRS tak tahu. Macam tu. Apa formula tadi? Ingat tak formula kita? Formula kita adalah luas image per dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. Itu formula kita. Tadi kita dah belajar. Masukkanlah cerita dia. Berapa K kita tadi? Kita buat tadi. 2/3. Ini saya akan masukkan kat sini. Luas image adalah 10 per dengan luas objek PQRS. Saya letak je. Sama dengan apa? 2/3 kuasa 2. Okey. Lepas tu ambil kalkulator. Gitu. Ambil kalkulator je. Ambil kalkulator letak je. 10 per. Ni kot. Per. Tak tahu. X. Okey. Sama dengan. Boleh pakai equation je. Sama dengan 2/3 kuasa 2. Kurungan 2/3. Boleh pakai ke kalkulator macam ni? Kita try. Kuasa 2. Nampak? Nak cari apa? X berapa? Shift calculate, shift calculate. Boleh ke kalkulator? Dapat. Jawapan kita apa tu? Pelik jawapan kalkulator saya ni.
Kalkulator kamu berapa dapat? Setelah kira saya dapat 22.5 unit square. 22.5 unit square. unit. Kenapa saya kalkulator saya pelik? Apa kita buat manual Oh, tak boleh pakai kalkulator ni bodoh. Okey. Kita buat je, saya buat biasa lah. Yang ni saya akan dapat 10 per dengan PQRS sama dengan 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9. Okey. Kita darab silang je, tukar tempat, kita akan dapat 9 kali 10. 90. Kan? Per dengan apa? 4 sama dengan PQRS. 90 bahagi 4 22. dapatlah. Betul Sapan? Betul. 22.5. Pakai kalkulator jam. Kalkulator bagi dalam bentuk piawai. Pelik. Kan? Mungkin saya yang tak pandai pakai kalkulator, bukan salah kalkulator ya. Kalau yang mana pandai pakai kalkulator, dipakai kalkulator boleh. Okey? Mungkin kalkulator tu tak pandai pakai per kot. Kita try sekali lagi tengok. Tak puati. 10 mungkin dia tahu bahagi. Bahagi X. Sama dengan kuasa 2 pun dia tak pandai. Kita tolong kira kejap. 4 bahagi dengan 9. Samalah. Mungkin kalkulator saya ni tak betul. Kamu try kalkulator kamu lah kan? Okey? Pelik jawapan lagi. Okey? Jadi kita tengok ini jalan kerja yang penting apa? Formula dia kat situ. Kan? Formula dia ini formula untuk luas image per dengan luas objek. Okey? Kita sambung seterusnya nombor 9 pula. Jom. Panjang cerita pembesaran tadi kan? Okey. Kita ambil nafas sekejap. Nombor 9, cabar. Soalan ni dia dah marah dah kita. Cabar kita jawablah tengok kan. Okey, tak apa, tak ada masalah, kita try tengok kan. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan pusat O yang sama. Bulatan yang besar ialah imej bagi bulatan yang kecil di bawah satu pembesaran pada pusat O. Okey. Diberi jejari bulatan kecil ialah 3. Kita tanda dulu, tanda. Jari maksudnya tengah ke tepi. Ini 3. Okey, kemudian dia bagi apa? Dan luas kawasan berwarna. Pula dia bagi luas kan? 47.25 pi. Ini soalan kebat sungguh. Hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Okey. Bila dia bagi luas kawasan berlorek kan? Kemudian dia bagi apa? Jejari yang kecil. Dan yang senangnya kita carilah luas yang kecil ni. Senang. Sebab formula luas senang. Yang ini nak tukar kepada jari jenuh. Nampak? Jadi kita guna luas yang kecil. Apa luas yang kecil? Formula luas bulatan. Luas bulatan. Apa formula kita? Pi J kuasa 2. Itulah bulatan. Masukkan saja. Jejari kita 3 ada. Kita buat. Jadi luas bulatan kecil itu adalah pi 3 kuasa 2 sama dengan 9 pi. Nampak? Kan? Jadi macam mana nak cari luas kawasan berlorek? Idea. Idea dia simple je. Luas kawasan berlorek sama dengan luas bulatan besar tolak luas bulatan kecil. Nampak? Yang besar tolak kecil dapat kawasan berlorek. Kita masukkanlah. Soalan ni soalan kebat sebab kita kena buat persamaan. Apa luas kawasan berlorek dia bagi? 47.25 pi. Berapa luas besar? Tak tahu. Berapa luas kecil dah kira? 9 pi. Dapatlah luas besar sekarang? Senang. Tolak pergi sebelah jadi apa? Tambah. Basic math. Jadi luas bulatan besar sama dengan 47.25 pi campur 9 pi. Pi jangan tekan kalkulator. Jangan tekan pi. Tekan nombor sudah. Jadi kita akan dapat kat situ 56
0.25 pi. Betul siapa? Kalau saya salah, saya tengah ada salah kira ni. Kamu betulkan luas bulatan besar. Okey? Sekarang dia tanya apa? Faktor skala. Nampak? Dia kata apa? Bulatan besar ialah imej kepada bulatan kecil. Jadi maksudnya kita guna formula apa? Luas imej per dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. Luas imej kita siapa? Yang besar. 56.25 pi per dengan objek siapa? Yang kecil. 9 pi sama dengan apa? K kuasa 2. Dia suruh cari K. Jadi kalau kamu tengok macam ni, ambil kalkulator bahagi, pi tak payah, pi mati. Nombor je bahagi. 56.25 bahagi 9. Kita akan dapat 6.25. Kan? 6.25 sama dengan K kuasa 2. Jadi K kita apa? Punca kuasa. Kan? Punca kuasa. Tekan punca kuasa. Answer. Dapat 2.5 dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk pecahan. K adalah sama dengan tekan shift ABC. Okay, 5/2. Kamu jawab 2.5 dah betul dah. Kamu tukar jadi 5/2, biasanya jawapan skema macam ni. Skema jawapan biasanya faktor skala dalam bentuk pecahan. Kamu jawab ni, nilai yang sama diterima. Okey? Nilai yang sama. Ada cikgu, boleh saya silap buat lah. Saya buat 2/1/2. Okey, satu je sebenarnya. Selagi nilai dia sama, diterima. Okey? Cuma bahaya dia apa? Kalau dapat poin yang paling panjang tu, maksudnya lebih baik pecahan. Bila dia bundar, mungkin jawapan dia lagi. Jaga-jaga kat situ. Okey? Ini kita panggil. Sebab tu formula ni kena ingat ni. Ingatlah formula ni dia tak bagi dalam exam ni. Dia tak bagi formula ni. Ingat. Nampak? Ini pun dia tak bagi ni. Ini logik. Luas kawasan blorek biasanya apa? Tengok logik sendiri. Biasanya luas kawasan blorek mesti besar tolak kecil lah. Standard dia. Kadang-kadang boleh juga dia tukar. Suka hati dia. Jaga-jaga. Kena tengok bentuk soalan. Keadaan pada ketika tu macam mana. Okey? Boleh? Kita teruskan. Nombor 10 pula. Okay, 10 kejap. Kamu tengok soalan kejap. Ambil nafas kejap. Okey. Baik. Nombor 10. Zurina telah membina sebuah kamera lubang jarum. Ini semua kebat ni kan. Untuk memerhatikan imej sebatang pokok seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Nanti tadi baru saya cerita tu, nampak? Tertonggeng. Diberi faktor skala bagi imej terhasil negatif, nampak? Negatif kenapa? Sebab tertonggeng. Ini ke bawah. Ini ke atas. Okey. Berapakah jarak mengufuk dalam cm antara pokok itu dengan imej? Wah, jarak mengufuk antara pokok itu dengan imej. Jadi kita lukis gambar dia lebih kurang. Lebih kurang gambar dia. Contoh saya lukis dalam bentuk gambar saya je. Kan? Jadi kita kena buat straight dulu. Kemudian kita letak satu titik tu. Kita panggil dia paksi dia. Kemudian gambar tu, gambar tu lebih kurang macam ni lah. Gambar pokok. Pokok. Lebih kurang saya, suka hati saya lukis. Lebih kurang je pokok. Okey. Lepas tu kita cross. Yang penting kita cross. Kita buat je gambar pokok tu. Besar pokok dia. Lebih kurang. Bagi nampak. Sebab nak tahu apa? Mana jarak mengufuk? Ni jarak mengufuk. Nak tahu. Itu benda yang penting. Termometer cikgu, termometer. Termometer makmal tu. Apa? Termometer makmal? Oh ni gambar ni. Lebih kurang lah saya takkan lukis pokok macam ni jenuh bila siap lukis pokok. Kan? Buat anak panah pun tak apa. Buat anak panah pun boleh, tak ada masalah kan. Okey. Okey. Faktor skala bagi imej yang terhasil ialah negatif 150. Mana imej? Mana objeknya?
Nampak? Mana objek? Pokok ni objek yang asal. Takkan pokok ni image pula. Yang kat gambar dekat kotak ini image. Nampak? Jadi faktor skala kita K sama dengan image bahagi objek. Sama juga cerita dia, image bahagi objek. Cuma bila tertongging macam ni, dia akan bersifat negatif. Itu saja beza. Jadi kita akan masuklah cerita dia. Jadi I per dengan O sama dengan negatif 1/80. Nampak? Okey, apa dia bagi dekat O kita nampak? Jarak mengufuk. Ni, ini kita panggil dia jarak mengufuk nampak? 15 cm. Ni kotak dia. Itu kita panggil sama panjang ni jarak dia. Itu kita panggil dia jarak mengufuk dia. Jadi mana jarak mengufuk ni? Ini. Jadi benda yang sama kita nak cari. Jadi kita akan dapat kat situ I kita jarak mengufuk untuk image kita adalah 15 cm. Objek tak tahu sama dengan negatif 180. Nampak? Jadi macam mana nak cari objek? Kita tukar tempat. Jadi objek akan pergi sana, 80 akan naik atas. 80 akan naik ke atas. Jadi saya akan ambil sini 15 darab dengan 80. Okey? Negatif hanya menunjukkan apa? Masa kita kira, negatif tu dia tak ada efek. Negatif tu tak ada efek. Negatif hanya menunjukkan arah bertentangan dengan titik. Jadi contoh saya buat. Saya dapat kat sini. Ambil kalkulator kita, kita kira je. 15 darab dengan 80. 1200. Negatif 1200. Kenapa negatif? Sebab arah bertentangan dengan titik. Titik ke sini 15. Nampak? Jadi arah bertentangan ke arah bertentangan. Macam tu. Arah bertentangan maksudnya ini 1200 sebab tu dia letak negatif. Negatif menunjukkan arah dia bertentangan itu. Ini jawapan kita dia tanya berapakah jarak mengufuk dalam cm antara pokok itu dengan image-nya. Antara pokok dengan image maksudnya kita kena campur lah. Image sini, pokok sini. Jumlah semua dia apa? 1200 campur 15. Dapat jawapan 1215 cm. Okey? Cuba tengok, fahamkan tengok macam mana. Cikgu. Ya. Yang negatif 15 tu darab kan? Negatif 15 ni? Dia darab sebab apa? 80 ni kita pindahkan naik ke atas. Bila naik ke atas, 80 akan tukar jadi bahagi, tukar jadi darab. Nampak? Lepas tu baru saya pindah negatif lagi. Jadi O pergi ke atas ni, O darab 1. O objek darab 1, O. Boleh Cah? Boleh, boleh kenapa 1200 tu tak negatif? 1200 ni tak negatif. Dia jawapan dia 1200 kita ni menunjukkan arah. Negatif ni bukan nilai. Negatif ni menunjukkan arah. Sebab 15 kita arah bertentangan dengan 1200. Okey, sebab tu dia 1200. Ni bukan nilai. Maksudnya macam ni, kalau kita ambil pembaris kita pun, baris kita kalau kita tengok, biasanya kalau sini positif, sini negatif. Nampak? Jadi negatif ni menunjukkan apa? Kalau kita nak kira jarak, kita tak kira negatif. Kita kira apa? Negatif hanya menunjukkan arah ke mana dia pergi. Okey? Soalan ni biasanya Nurin, pelajar salah sebab apa? Bila dia letak negatif 1200 kat sini, pergi campur dengan 15. Dapat jawapan negatif. Salah. Dia kena buat gambar. Sebab tu gambaran ni penting. Okey? Boleh Nurin? Boleh. Nurin, okey. Dia biasanya berlaku yang ada negatif ni kalau dia songsang je. Kalau yang tegak-tegak dia tak akan dapat negatif. Kalau tegak-tegak sama Okey. Bila dia dapat negatif, negatif akan dapat bila dia songsang. Seorang atas, seorang bawah. Dan pusat dia biasanya apa? Kat tengah. Pusat kat tengah,
dia akan jadi satu benda yang kita panggil sebagai faktor skala bersifat negatif. Okey, kita sambung terus Soalan seterusnya kat sini. Nombor 11. Nombor 11, Puan Noriah mempunyai sebidang tanah berbentuk lagi sekali tadi awal-awal kita dah jumpa nama apa ni? Trapezium. Apa maksud trapezium? Maksudnya yang atas dengan yang bawah ni mesti apa? Selari. Okey. Dia telah membahagikan tanah kepada 3 bahagian. Oh, nak bahagi macam mana lah tak? Saya ingat bahagi ni. Okey. Yang kongruen. Okey, bos saya faham kenapa dia bagi sengit. Sebab dia nak bagi sama besar. Bila kongruen maksudnya sama besar semua. Okey. Seperti yang ditunjukkan pada raja sebelah. Hitung perimeter bagi seluruh tanah itu. Bila dia kata kongruen maksudnya sama besar. Maksudnya kalau sini 80, sini pun 80, sini pun 80. Nampak, semua 80. Okey. Tapi dia kata perimeter seluruh tanah. So tanya yang kita kena dapat adalah berapa panjang ni. Yang ini yang belum dapat. Macam mana dapat? Kita kena gunakan trapezium. Kita boleh pecahkan dia kepada 2 benda. Iaitu segi 4 dan segi 3. Ini untuk gambar ni. Saya pecahkan dia ke sini. Nampak? Okey. Jadi kalau saya keluarkan segi 3 tu kat situ. Segi 3 tu saya keluarkan bagi cantik sikit buat. Dia nampak kalau kecil sangat tu. Okey. Berapa tinggi dia? 200. Nampak? Berapa lebar dia? Lebar dia kita ambil apa? 320. Okey. Nak kena kira dia punya kelebihan ni macam ni. Berapa panjang atas ni? Kita tak tahu. Panjang atas ni kita tak tahu. Lepas tu dia kena kira benda ni. Dia bahagi sama banyak. Lepas tu penting kat sini yang susah dia adalah nak kira benda ni. Okay, jadi saya boleh kira, simple je. Kita boleh potong dengan cara. Bila semua ni 320, maksudnya kat sini, sini 80. 80, sini pun 80, nampak? Jadi panjang ni, dengan panjang ni sama panjang kalau kamu tengok betul-betul. Sama panjang. Jadi maksudnya apa? 320 tolak 80. Ambil kalkulator. Okey. Sama dengan 240 ada 2 bahagian. Jadi kita akan ambil apa? 240, 2 bahagian. Bahagi 2 dapat seorang 120. Macam tu. Nampak? Jadi atas ni macam mana cerita dia? Atas dia 80, ini pun 80. Berapa panjang tapak dia? Sama tak panjang dia? Sama. Sebab apa? Dia serupa. Kongruen. Jadi kalau yang bawah ni tapak dia 120, yang atas ni pun tapak dia 120 juga. Jadi kita akan dapat panjang keseluruhan kat situ. Okey? Itu kalau akan dapat. Tapi kalau kita tengok sikit ni pun kita dapat dah cerita dia. Sebab kita nak tahu panjang segitiga ni sikit je. Sebab nak dapat panjang ni kena tahu sikit ni. Jadi kalau kamu tengok betul-betul kat sini. Yang ujung ni. Bawah 120. Atas 80. Balance dia tinggal 120 tolak 80. Olah kembang pula ni anak saya pergi main marker ni. Aduh. Jadi apa? 40. Jadi sini 40. Macam mana nak cari panjang ni? Pakai kalkulator. Jadi nak cari panjang kita panggil dia hypotenuse. Boleh guna kalkulator dengan menggunakan pole. 40,200 ataupun pakai formula Pythagoras theorem punca kuasa 2 40 kuasa 2 campur 200 kuasa 2 sama. Lagi senang pakai pole lah. Tekan pole. Pole duduk kat dekat shift tambah. Shift tambah. Dia keluar pole calculator. Kamu tekan tengok. Okey, kemudian masuk nombor dia. 40,200. Tutup. Nampak? Kita akan dapat sama dengan 203.96. Ambil jawapannya. 203.96. Nampak?
Jadi panjang ni adalah 203.96. Panjang cerita dia kena buat. Okey. Dapat kat sini soalan tanya apa? Perimeter seluruh tanah. Perimeter kita mana? 200 campur 320 campur 203.96 campur atas berapa? Atas 280. Ni campur ni dapat 280. Campur semua dapatlah nama dia perimeter. Berapa? 200 campur 320 campur 203.96 campur 280 1003.96. Okey? Unit tak letak pun tak apa. Cuma bila kamu tadi kita dah jumpa soalan basic tau. Soalan kebat ni dia kadang-kadang masuk exam. Sekurang-kurangnya sekali pernah tahu cerita macam mana nak buat. Kalau exam masuk, kawan-kawannya ada benda kamu jawab. Okay? Cuma dalam exam kalau soalan kebat, saya target kamu seboleh-bolehnya kamu boleh jawab separuh daripada soalan tu. Target dia. Jangan kosong kalau tinggal rugi. Okay? Luas bagi setiap bahagian tanah. Luas bagi setiap bahagian tanah kita boleh ambil satu bentuk saja cukup. Satu bentuk je. Sebab nak kira luas trapezium hanya perlukan apa? Atas 80, bawah 120, tinggi 200. Sebab formula dia adalah luas sama dengan 1/2 A campur B darab dengan C. Mana A dia? Ini trapezium. Atas A, bawah B. Campur. Ini C. Okay? Masuk nombor dia. 1/2, senang kalkulator, tekan 0.5 saja. A campur B, 80 campur 120. Darab dengan C, 200. Kenapa saya tulis darab? Sebab kadang-kadang ada setengah kalkulator, kamu tak letak darab, dia keluar syntax error. Okay, boleh tekan kalkulator 0.5 darab kurungan. Kurungan 80 campur 120 darab dengan 200. Dapat jawapan kita 20,000. 20,000. Unit kita asal dia apa? Meter kuasa 2. Tak letak unit pun tak apa. Okey. Dapatlah cerita dia pasal keluasan melibatkan. Kongruen yang kita belajar hanya nak tunjukkan betul ni. Ni 120, ni 120, ni 80, ni 80, ni 80. Itu cerita pasal kongruen tu saja. Yang lainnya melibatkan apa? Luas dan perimeter. Topik tingkatan 2. Nampak? Jadi benda ni, soalan ni boleh ditanya dalam bahagian luas dan perimeter. Bukan bahagian kongruen. Bukan soalan kepada bahagian penjelmaan. Tak. Sebab dalam exam kamu ada luas yang soalan berkenaan luas perimeter dan juga isi padu. Itu kena ingat. Okey, nombor 12. Last sekali saya habiskan. Rajah di sebelah menunjukkan pentagon sekata. Apa maksud pentagon sekata? Pentagon sekata maksudnya dia punya sisi ni semua adalah sama panjang. Itu namanya kalau dia kata sekata. Kalau dia kata pentagon saja, tak semestinya sama panjang. Okay? Jadi bila kamu buat macam ni, kita akan dapat apa? Ada 3 segitiga sama kaki. Ni. 3 segitiga sama kaki. Okay? Diberi bahawa segitiga JNM merupakan imej bagi segitiga JKL di bawah satu gabungan transformasi XY. Wow. Dia kata yang ini nak jadi ni. Di bawah satu gabungan transformasi XY. Jadi kita buat tu. JNM image untuk apa? JKL. Maksudnya JKL yang nak jadi JNM. Jangan silap. Itu kena tulis ni. Ini image duduk tengah JKL. Jangan terbalik. XY. Kena buat 2 kali.
Okay, boleh buat terus tapi tak mau. Buat 2 kali. Ya, macam mana kita nak buat 2 kali? Kita nak jadikan apa? Jadi cara dia sebenarnya, salah satu cara yang terbaik adalah kita dapatkan banyak lagi segitiga. Banyak lagi segitiga. Macam mana? Sini je. Saya tambah. Kalau saya tambah garis kat sini, ni. Okay. Saya boleh tambah garis sini. Banyak garis boleh tambah ni. Tu. Mana garis satu lagi? Sini. Jadi bintang kau. Kan? Jadi kita boleh pilih mana kita nak. Sebab semua segitiga ni saiz dia sama. Semua segitiga tu saiz dia sama. Suka hati kamu. Sebab apa? Dia nak 2 kali buat. Jadi salah satu cara kita boleh buat apa? Pilih je mana. Ni nak jadi mana? Kan? Ni nak jadi apa? Nak jadi putaran boleh, tak ada masalah. Nak putar boleh, nak pantul boleh, tak ada masalah. Kan? Buat. Jadi tapi yang terbaik adalah kita buat kalau dia nak 2 kali, saya akan gunakan cara dia ni pantul. Lepas pantul putar. Tengok saya warnakan warnakan. Asal dia JKL sini. Asal dia. Okey, bila saya pantul dia akan jadi yang ini. Itu pantulan. Nampak? Lepas saya pantul, saya putar. Saya putar, dia akan jadi yang ini. Mamat ni akan putar je yang ni. Ada 3 color. Cuba tengok. Jadi jawapan saya kat situ adalah yang pertama, Y dulu. Y ialah pantulan pada garis, dia kena pakai garis yang ada, JL. Jadi ni jadi dia, warna merah. Biru dah bertukar menjadi merah. Merah ni pula, nampak? Dia putar. Dia putar. Okey. X pula ialah putaran. Okey. Bila putaran, kita kena buat apa? Sudut. Berapa sudut dia? Ini sudut dia pelik ni. Ni jadi ni. Berapa sudut dia? Ini sudut dia, nampak? Ni sudut dia. Berapa sudut dia? Untuk pentagon, kamu kena kira sudut tengah ni adalah kita ambil dia. Sudut, dia punya sudut pedalaman kena bahagi dengan 3. Okay. Sudut pedalaman bahagi dengan 3. Jadi saya akan dapat jawapan dia. Sudut pedalaman pentagon kalau kamu hafal adalah 108. 108 kita bahagi dengan 3. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat 36 darjah. Putaran 36 darjah. Arah lawan jam. Pada pusat J. Dia sebenarnya jawapan boleh macam-macam. Sebab tu saya buat segitiga banyak tu. Kau boleh pilih macam mana. Boleh pilih macam-macam. Okey? Itu lebih kurang untuk bincangan semula hari ni. Kita tengok. Kan? Jadi apa cerita kita untuk topik ni, dia rangkum sekali bila kita buat latihan ni. Kan? Sebab saya dah mengajar sangat jauh dah. Tapi ramai yang baru sebab tu nak ulang balik sikit. Kan? Untuk topik-topik lain, insyaAllah lepas saya habis satu topik sikit-sikit, saya akan ulang balik sikit-sikit lah. Kan? Cuma saya lebih kepada kalau ada pelajar yang nak bertanya, jadi boleh WhatsApp saya direct je. Nombor saya dekat mana? Tak ada. Dekat modul ni tak ada kan. Okay. Boleh WhatsApp saya direct je. Saya dalam grup tu saya ada. Dalam grup kamu tu saya ada nombor saya. Yang tak ada nombor ambil je. 012 774 7688. Ambil gambar, post. Kan? Tapi kena sabarlah. Sebab kalau saya dah ternampak nanti, saya ada dekat office, saya akan buat. Saya masuk office pagi, kadang-kadang kelas tak ada pun. Dia ada budak pelajar tanya soalan. Ya. Apa nama YouTube cikgu? Oh, YouTube saya, Tia. YouTube saya senang nama saya. Kan? Nanti kamu ambil gambar ni. youtube.com/C. C maksudnya channel. Channel saya. Nama saya. Azman A besar. Muhammad penuh. M besar. Kan? Dia akan terus pergi kat channel. Jangan terkejut. Dia tulis add mat situ. Kamu cari je mat.
Kan? Jangan alamak mat. Jangan terkejut, tak apa. Kalau mat ada mat dalam tu. Okey? Cikgu, terima kasih. Baik. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang datang pada belajar hari ini dan terima kasih bagi peluang saya untuk mengajar kamu. Okey? Jadi bye-bye. Assalamualaikum. Baik, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.